Gambar ini diambil pada tahun 1980 ketika saya sedang buat persiapan untuk meninggalkan Rabat Maghribi selepas tidak berjaya untuk pergi menyambung pelajaran di Universiti Sorbonne, Perancis. Saya meninggalkan ibu kota Maghribi itu ke sempadan Maghribi Algeria, iaitu Wujdah. Tetapi bila sampai di sana, saya tidak dibenar masuk ke Algeria dan saya kena tahan satu malam seperti mana saya dah cerita dalam bahagian pertama lalu. Kemudian saya dibenarkan balik ke Rabat. Saya pun pinjam duit daripada seorang kawan di situ, di sebuah sekolah yang saya telah ceritakan. Di Rabat, saya tumpang kawan-kawan dan saya menyambungkan pengajian saya di bahagian Master Ulum Al-Quran wa Ulum Al-Hadis. Saya tamat Kuliatul Syariah di Jamiatul Qarawiyyin atau Universiti Qarawiyyin di Fas dan menyambung di bahagian Ulum Al-Quran wa Ulum Al-Hadis di Universiti Darul Hadis Hasaniyah. Pada waktu sama, saya mendapat kerja sebagai guru di sebuah sekolah di Rabat. Jadi saya belajar sambil bekerja atau kerja sambil belajar pada waktu itu. Dan selepas itu saya pun mendiri rumah tangga dengan seorang gadis Maghribi seperti mana saya telah ceritakan. Dan kini dalam bahagian ini pula saya akan ceritakan bagaimana saya melamar dan mengangkat nikah dengan gadis Maghribi itu. Hamba ada cerita untuk dipersembahkan. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara dan saudari yang budiman sekalian. Dalam 5 minit kali ini saya akan mencerita sambungan mengenai perkahwinan saya dengan gadis Arab Maghribi. Jadi dalam bahagian kedua ini saya akan menceritakan bagaimana saya boleh berkahwin. Sebab untuk nak berkahwin dengan Arab sebenarnya tak kiralah siap Arab negeri mana pun bukanlah perkara mudah. Orang Arab memang mahar, mas kahwin itu pula mahal. Dan satu perkara yang paling susah bagi kita untuk memujuk orang Arab, iaitu kalau kita kahwin dengan dia, dia pasti pergi ke tempat kita, pergi tinggal di kampung kita, di negeri kita, di negara kita. Itu adalah perkara yang amat susah sekali. Saya pernah melihat yang berkahwin dengan wanita Maghribi, tetapi akhirnya dia terpaksa meninggalkan istrinya kerana dia terpaksa pulang ke tanah air dan anaknya juga ditinggal di Maghribi. Ini adalah satu perkara yang memang sukar bagi begitu. Dengan itu, saya boleh dikatakan Alhamdulillah dengan pertolongan Tuhan, saya berjaya bertemu dengan gadis yang memang sanggup pergi ke kampung, pergi ke negara kita. Itu yang bagus. Kalau tidak, saya pun tidak berkahwin lah. Sebab memang saya berjumpa dengan ramai wanita. Kita bercakap-cakap tentang perkara ini, tentang perkara mendiri rumah tangga ini. Memang mau nak kahwin, berminat nak kahwin dengan orang asing, tetapi tak ada yang kata beritahu saya, okey, aku nak pergi dengan engkau, nak kahwin dengan engkau. Tak ada yang macam tu. Dan kebanyakannya nak supaya kita tinggal di tempat mereka. Itu saya tak boleh. Bukan saya ada kampung halaman dan ada kerja, ada tanggungjawab, ada mak bapak. Sekarang mak bapak sudah meninggal pun saya tidak boleh pergi kerana ada benda-benda tanggungjawab, kewajipan saya lakukan
di bumi sendiri. Jadi alhamdulillah saya bersua dengan gadis yang mau ikut saya ke kampung dan negara saya. Maka saya pun berkahwin dengannya. Ini merupakan takdir dan dalam logat Patani dipanggil temue. Ya, itulah saya boleh anggapkan sebagai temue ataupun takdir mendapat jodoh ini. Jadi kita hanya merancang dan Tuhan menentukan. Saya berkahwin dengan istri saya bukan kerana mengorat atau memacarinya, kerana saya tidak pandai mengorat gadis, memacari gadis saya tidak gerti sama sekali. Tapi ada satu kali saya diminta oleh seorang kawan baik supaya mengorat dan memacari gadis untuk menunjukkan kepada orang-orang yang menghina kami sebagai budak kampung, sebagai budak yang datang dari kawasan pedalaman yang tidak pandai mengorat perempuan, yang tidak tahu untuk bercakap dengan perempuan. Maka saya terpaksa menunjuk kebolehan saya satu kali sahaja, tapi tak sempat mengorat juga. Perlu mengorat pun, hanya tegur gitu, sudah tersangkut. Itu dalam bahagian ketiga saya akan cerita. Okey, dengan isteri saya ini, saya tidak mengorat, tidak memacarinya, tapi hanya mengadakan hubungan perkenalan, persahabatan. Ketika itu isteri saya masih di kampung, masih di sekolah menengah, akhir menengah. Dan saya di universiti saya ada sahabat yang baik yang merupakan kakaknya. Kakaknya lah yang memperkenalkan dia dengan saya. Dan kemudian saya juga menziarah rumahnya yang berada di sebuah tempat, sebuah wilayah di atas Gunung Atlas yang memang cuaca cukup bagus macam Eropah, macam Switzerland. Jadi dengan kerana saya suka berkawan dengan orang Arab dan orang Melayu pun tidak ramai, orang Thailand ada 6-7 orang gitu sahaja, dan orang Malaysia pun mungkin ada seorang dua. Waktu itu tidak ada orang Malaysia yang datang belajar ke Maghribi pada zaman saya, tidak berapa orang saja. Dan perangai saya adalah berkawan dengan Arab. Saya pergi ke rumah mereka, pergi ke kampung mereka, pergi ke mana-mana saja ikut mereka. Orang Arab Maghribi memang terbuka dan mesra dengan orang asing. Kita boleh masuk ke rumah mereka seperti kita adalah salah seorang daripada keluarga mereka. Dalam gambar ini adalah Zurhun atau Moulay Idris Zurhun. Saya ada kawan baik di sini, namanya Nuzha. Dan Zurhun atau Moulay Idris Zurhun ini adalah merupakan bandar di atas puncak bukit yang menjadi tapak pertama kerajaan Moulay Idris, kerajaan Maghribi pertama. Dengan itu saya boleh bergaul dengan orang Maghribi dengan mudah. Kerana orang Maroko memang mesra dengan orang asing. Dan inilah juga menyebabkan saya ada pertalian dengan keluarga isteri saya, kerana mereka baik, pergi tidur di rumah mereka, pergi makan minum di rumah mereka, jadi tidak masalah. Itu yang menyebabkan saya ada hubungan, ada kelebihan. Jadi hubungan ini menyebabkan saya mudah untuk melamar isteri saya. Apabila saya di tahun akhir, isteri saya ni pun tamat sekolah menengahnya, dan kemudian dia datang belajar di universiti di tempat saya belajar, di Universiti Muhammad Khamis, dan saya di Qarawiyyin, Jamiatul Qarawiyyin, Universiti Qarawiyyin. Jadi kita berjumpa. Dulu tak banyaklah. Jumpa waktu dia datang ke Fes ataupun saya pergi ke wilayahnya di Middle. Nampaknya cerita saya ini sudah panjang. Okey, saya akan ceritakan dengan ringkasnya macam mana saya melamar isteri saya ini. Okey, saya pergi sendiri ke rumahnya, berjumpa dengan orang tuanya. Selepas
dia sendiri yang bercakap dengan orang tu. Sudah tentu saya nak cakap terus, nak bagi, oi, aku nak anak kau, tak boleh. Saya sampaikan hasrat itu kepada isteri saya dan memberitahu isteri saya supaya memberitahu ibu bapa mereka, apakah mereka setuju. Jadi apabila saya sudah tahu bahawa ibu bapa mereka setuju, dan kebetulannya bapaknya adalah orang yang macam bapak saya, orang baik, orang agama, orang yang wara, orang yang sentiasa baca Al-Quran. Masya Allah. Jadi saya apabila berjumpa dengan bapak dia memang seronok. Dia selalu kucuk kepala saya, berdoa macam-macam. Jadi memanglah macam bapak saya sendiri, orang yang betul-betul kuat agama dan sentiasa baca Al-Quran, dihafal pula tu. Waktu dia sakit, dia dekat nak meninggal dunia, saya pergi jumpa dia. Waktu itu dia tidak bangun lagi, mata pun sudah tak begitu dapat nak buka mata. Tapi saya membaca Quran. Saya membaca Quran, dia sambut, baca sampai habis. Daripada ingatan dia, Masya Allah. Saya sendiri kena tengok Al-Quran, kena baca ikut Al-Quran sebab bukan hafal semuanya. Tapi dia ingat. Saya baca ayat itu, dia sambut dan teruskan baca. Masya Allah. Inilah mana tengok orang-orang zaman dulu kan, macam tu. Jadi ada dalam masyarakat kita orang yang bagus-bagus, yang dia tawakal kepada Allah. Semuanya di tangan Allah. Kita hanya mana makhluk Allah ini, nak kahwin dengan siapa, nak duduk dengan siapa pun tidak ada masalah. Jadi apabila berjumpa dengan orang lelaki macam ini, orang tua macam ini, kita segar, tidak takut. Walaupun kita nak minta anak mereka, tidak rasa takut sebab dia pegang kepada Allah. Dia ada agama, dia percaya kepada takdir, percaya kepada mana segala-galanya kita ini adalah di tangan Allah. Jadi saya tidak takut untuk nak berjumpa dengan dia. Dan hari perjumpaan, saya pergi jumpa dengan dia, bercakap terus terang, dia terima. Dan sampai masa saya pergi untuk nak akad nikah. Dan akad nikah kami serta dengan bawa mas kahwin, yang memang mas kahwin ini masalah sebab mau kahwin besar, tapi besar dari segi jumlah saja. Pemberian itu saya bagi sedikit saja, yang lebih lagi saya bayar kemudian setelah saya dapat kerja. Dan alhamdulillah segalanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Maaf terlalu panjang, bukan saja lebih 5 minit tapi juga lebih daripada 13 minit. Ini dah terlalu panjang. Saya minta maaf banyak-banyak. Sebenarnya cerita saya masih banyak lagi. Kalau siapa nak tahu dari sudut mana, boleh tanya. Dan dalam bahagian ketiga insya-Allah tentang mengorat atau memacari gadis Arab. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian, wassalam.